Untuk tutorial 3, consider two long horizontal parallel plates with a viscous incompressible fluid placed between them. The two plates move with two different constant velocities. There is no pressure gradient and the only body force is due to the weight. Starting with the Navier-Stokes equation, determine an expression for the velocity profile for laminar flow between the two plates. Okay, di dalam keadaan ini, kita kata kita ada satu keadaan di mana kita ada dua plate. Ini adalah plate dan ini juga adalah plate. Okey. So kemudian di antara dua plate ini kita isikan dengan satu cecair dengan ketinggian H. Kemudian plate yang atas kita tarik dengan kelajuan V2 dan pada plate yang bawah kita tarik pada arah yang berlawanan dengan kelajuan V1. Okay. Soalan dia, dengan menggunakan Navier-Stokes equation, kita kena tentukan apakah velocity profile yang boleh kita gambarkan untuk keadaan ini. Okey, di dalam soalan ini dinyatakan dengan jelas iaitu there is no pressure gradient. Okey, itu sebab di dalam soalan pertama tadi saya terkeliru berkenaan dengan pressure tadi. Okey, boleh? Okey, so di dalam soalan dalam soalan ini dinyatakan sebagai no pressure gradient. Oleh itu nilai pressure over dx dy dt kita boleh anggap sama dengan kosong. Okey, kita lihat bagaimana soalan ini diselesaikan. Okey, pertama kita tulislah Navier-Stokes equation dalam keadaan yang sempurna, yang ini. So jadi maknanya kita akan ada rho du dt campur u du dx campur v du dy w du dz rho gx negatif dp dx campur mu d2u dx2 campur d2u dy2 campur d2u dz2. Kemudian oleh kerana kita hanya fokus kepada paksi x, kita beranggapan bahawa tidak wujud had laju pada paksi y dan paksi z. Oleh itu kita nyatakan sebagai had laju kosong untuk v dan had laju kosong untuk w. Okay. Dan yang paling mudah kita kata ia adalah steady state. So sekiranya steady state, kita beranggapan bahawa du dt sama dengan kosong. Ini kita telah bincangkan untuk soalan 1. Dan kita di dalam silibus kita fokus kepada incompressible flow, membawa maksud nilai rho sama dengan constant. So di dalam keadaan ini saya harap pelajar dapat alert. Nilai density sama dengan constant membawa maksud nilai density tidak berubah-ubah. Bukan nilai density sama dengan kosong. Dia berbeza. Kerana di dalam fluid mekanik tidak ada nilai density sama dengan kosong. Kerana kalau density sama dengan kosong, membawa maksud tidak ada zarah yang wujud. Yang boleh sama dengan kosong, kita kata adalah d rho dt atau d rho dx, d rho dy, d rho dz. So d rho dx membawa maksud there is no density changes along the x direction. Maksudnya tidak ada perubahan nilai density. So bila tidak ada nilai perubahan nilai density, membawa maksud density equal constant. Maknanya density tidak berubah-ubah. Ini kita kata fundamental yang saya harap pelajar boleh faham sepenuhnya. Kerana ada pelajar yang akan simply kata, okay, density kosong. Okay, sebenarnya density tidak boleh kosong. Density akan constant ataupun density berubah. Kalau density constant membawa maksud ia adalah incompressible, tidak boleh dimampatkan. Tetapi kalau density kita kata varies, berubah-ubah, membawa maksud ia adalah compressible flow. Tetapi dia tidak akan berubah sampai density kosong, at some other point density 5. Dia tidak akan menjadi gitu. Sekurang-kurang dia density 1 berubah kepada 5 atau density 5 berubah kepada 1. Okay, yang ini saya harap pelajar perlu faham. Density tidak boleh kosong. Kerana kalau density kosong membawa maksud mass akan kosong. Kenapa? Density adalah mass over volume. Maksudnya tidak ada mass and then tidak ada
volume. Dia jarang kita kata ada mass tetapi tidak ada volume, ataupun ada volume tidak ada mass. So jadi dia harap pelajar dapat berpegang kepada theoretical yang betul berkenaan dengan density. Okay, so di dalam soalan diberi sebagai pressure gradient 0. So kita tulis dpdx sama dengan 0. Dan kita selalunya, yang ini mungkin ada pertambahan, kita nyatakan sebagai ia adalah fully developed flow. So untuk fully developed flow, kita beranggapan bahawa du dx sama dengan kosong. So and then dalam keadaan ia adalah wide channel, kita beranggapan dia adalah du dz sama dengan kosong. Okay, saya terangkan berkenaan dengan fully developed flow. Okay, yang sebenarnya di dalam fluid mechanics 1, ketika kita belajar major loss, minor loss dan sebagainya, ia sepatutnya dimulakan dengan development of flow in pipe. So maksudnya maksud fully developed flow ialah apabila air, katakan ini tangki, apabila air mula masuk ke dalam pipe, oleh itu had laju air masih lagi belum steady. So pembentukan boundary layer atau sebagainya, awak tak belajar lagi boundary layer, so saya tak nak tunjuk dalam keadaan boundary layer. Saya nyatakan dalam keadaan yang simple aja. So kita tahu ketika air mula masuk di dalam pipe, kita kata ada minor loss. Yang ini yang kita belajar. So minor loss ni maksudnya ada berlaku perubahan di dalam ataupun ada gangguan di dalam had laju. Maksudnya awak boleh imagine kalau awak bawa motor ke atau bawa kereta, pada corner di sini orang mungkin tekan brake lebih, pada corner yang jauh sini orang mungkin tak tekan brake lagi. Jadi maknanya pada corner di sini had laju ni mungkin kecil aja, pada kat sini mungkin had laju dah laju. So yang ni pun kecil dan sebagainya. Kemudian apabila dia masuk highway, barulah kenderaan yang di bahagian tepi ni mula memecut, sehinggalah disampai satu keadaan di mana kesemuanya akan mempunyai had laju yang hampir sama, iaitu steady flow. Kita tahu steady flow tadi, had laju tidak berubah dengan masa. Maksudnya pada point ini dan pada masa yang akan datang pun had laju sama. So jadi kita kata had laju tidak berubah dengan masa, steady. Oleh itu jarak daripada point ini dengan point di mana kesemua molecules, kesemua kereta tadi bergerak dengan had laju yang sama, kita anggap ini adalah undeveloped ataupun non-fully developed region, dan bermula daripada sini kita anggap dia sebagai fully developed region. Okay. So selalunya pengiraan kita akan assume bahawa semua molekul telah bergerak dalam keadaan steady. Maksudnya kita abaikan non-fully developed region. Kerana kita kata tidak adil, kerana ada molekul yang baru masuk, ada molekul yang dapat slow echo yang ataupun straight je daripada tangki tu keluar macam itu. So dia dah tak payah nak drop gear. Dia dengan had laju yang sedap lah. Jadi yang tinggi. Okay, boleh So yang ini yang dikatakan fully developed flow. Oleh itu kita beranggapan bahawa sama juga, kita kata mungkin sama dengan keadaan steady tadi, iaitu pada point ini dan juga pada point ini kita dapati bahawa had laju adalah sama. Oleh itu kita beranggapan bahawa had laju pada arah U tidak berubah. Oleh itu tidak ada perubahan had laju pada paksi X. Kita boleh tulis sebagai du dx sama dengan kosong. Okey, so untuk berkenaan dengan wide channel. Okay, wide channel kita kata, kita beranggapan bahawa memang kita ada plate di sini. Kita ada dua plate. Okay, so kemudian kita kata plate ini kita kata terlalu panjang, terlalu besar. Okay. Dan kita hanya fokus kepada had laju pada paksi X. Okay, jadi ini paksi X, had laju macam itu. Satu lagi molekul duduk di sini dengan had laju X. Okay. So oleh kerana panjang ini terlalu panjang, kita kata very wide channel. Oleh itu kita beranggapan bahawa, maknanya jarak ini adalah terlalu besar. Kita beranggapan bahawa velocity profile, macam tadi yang gambar rajah tadi itu ditunjuk, velocity profile tu dia akan naik macam gini, dan dia ada bengkok sikit, dan dia akan terus menjadi
maximum velocity, dekat hujung ni aja baru dia turun sikit dan akhirnya dia akan start dengan 0. So, kenapa ia perlu start dengan 0? Kita kata kerana ada satu fenomena namanya no slip condition. Okay, jadi kita kata kawasan ini terlalu kecil. Maksudnya kawasan yang had laju berubah-ubah di sini. Okay, nanti kita dalam boundary layer mungkin awak lebih faham tentang fenomena ini. So, kita kata had laju, fenomena had laju kosong hinggalah kepada maximum velocity ini terlalu kecil. Maksudnya mungkin 99% had laju adalah maximum velocity. Oleh itu, kita beranggapan bahawa tidak perlulah kita fokus kepada perubahan had laju yang berlaku di sini. Oleh kerana kita abaikan apa yang berlaku, gradient velocity yang berlaku pada dinding ini, oleh itu kita beranggapan bahawa du dz sama dengan kosong. Kerana apa? Had laju u pada titik ini dengan had laju u pada titik ini adalah sama. Oleh itu kita beranggapan bahawa tidak ada perubahan. Ini had laju u. Okey, had laju tu adalah mengikut paksi x. Jadi kita kata tidak ada perubahan had laju u di sepanjang paksi z. Okey, yang ini saya harap pelajar kena faham sedikit maksud du dz, du dy, du dx. Okey, sebab banyak pelajar dia terkeliru, dia mengatakan had laju u ni had laju x. Oleh itu dia du dx dia ada. Du dy tak ada, du dz tak ada. Kerana u bukanlah had laju y dan u bukanlah had laju z. Memang betul. U bukan had laju y dan u bukan had laju z. Tetapi perubahan had laju u mungkin berlaku di sepanjang paksi y. Dan perubahan had laju u mungkin berlaku di sepanjang paksi z. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat alert tentang memahami maksud du dx, du dy, du dz dan sebagainya. Okey, so dengan berdasarkan assumption ini, kita kata kita dah tulis di sini. Okey, kita boleh masukkan semua nilai. So, jadi kita nyatakan bahawa nilai ini semua akan menghasilkan kosong di sebelah kiri, tetapi di sebelah kanan gravity akan kosong. Okey. Nilai pressure juga sama dengan kosong, tetapi di sini kita masih ada lagi satu yang tertinggal. Du dx sama dengan kosong, du dx sama dengan kosong, du dz sama dengan kosong, tetapi untuk du dy kita kata kita tak boleh simply anggap sama dengan kosong. Kerana apa? Kerana di dalam keadaan ini, seperti yang saya nyatakan, velocity profile mungkin berlaku, iaitu kita kata V bergerak ke sana, so tentulah dia akan ada velocity yang macam itu, dan V1 bergerak di sini, dia akan ada velocity seperti ini, dan kita anggap akan wujud velocity distribution seperti ini. So jadi apabila kita lihat velocity distribution seperti ini, kita kata had laju u ke sana, kalau kita tengok pun ia semakin mengecil dan akhirnya mungkin kosong dan dia akan berubah di sini pada arah yang berlawanan. So, kita kata bahawa had laju u berubah-ubah di sepanjang paksi y. Oleh kerana had laju u berubah-ubah di sepanjang paksi y, kita perlu nyatakan bahawa du dy perlu ada nilai. Jadi perlu ada nilai itu macam mana kita nak buat? Kita kekalkan bentuk ini. So, jadi kita menulis equation terakhir daripada Navier-Stokes equation ialah kita tahu V dengan W kosong, seperti yang selalu kita buat dalam soalan 1. Dan kita kata du dx steady adalah kosong. Dan ini kita kata had laju pada di sepanjang paksi X untuk satu keadaan adalah kosong. Okey. Di sini saya terangkan sekali lagi. Mungkin orang akan berkata, du dy ada nilai, tentulah du dx ada nilai. So, apa yang dimaksudkan dengan du dx? Okey, so dalam gambar rajah ini, kalau kita lihat, okey, ini adalah velocity profile. So, maknanya had laju ini, okey, had laju di sini kita katakan mungkin 5 meter per second. Dan pada tempat yang lain, okey, pada tempat yang lain, had laju ini masih lagi sama, iaitu
5 meter per second. Maksudnya kalau kita buat velocity profile di sini, satu ke sana, satu ke sini, dan kita buat velocity profile seperti ini, kita kata untuk paksi X yang ini, okay, had laju di sini adalah sama. Jika had laju di sini adalah 5, so had laju ini juga masih lagi 5. Jadi oleh itu, di sepanjang paksi X ini, tidak ada perubahan had laju dalam paksi X. Oleh itu, kita kena menulis du dx sama dengan kosong. Okay, itu yang sebenarnya dimaksudkan dengan du dx. Dan keadaan ini berlaku apabila hint dia adalah di dalam fully developed flow. Ataupun kita katakan sebagai steady flow. Kerana di dalam fully developed flow, steady flow yang berlaku. Okay, ini cuma maknanya awak kena alert terms perkataan dan juga apa simbol ataupun apa mathematical condition yang boleh kita beri. Okey, so kemudian kita dapat sebutan ini. Kosong sama juga dengan mu d2u dy2. Sebutan ini kita perlu selesaikan. Kerana apa? Kerana untuk mendapat equation ataupun daripada soalan dinyatakan determine velocity profile. So, velocity profile di sini tidak boleh dikekalkan dalam bentuk del u del y. Du dy bukan adalah velocity profile. Ia masih lagi di dalam bentuk differential form. Oleh itu, daripada differential form, kita kena ubah kepada fully equation. So, macam mana nak ubah? Mudah sahaja, kita differential. Maknanya kita pembezaan. Kita kamirkan, then kita akan dapat nilai yang terakhir, equation yang terakhir. Sekarang kita akan lihat bagaimana proses kamiran dibuat. Okey. Oleh itu kita yang perlu kita selesaikan adalah d2u dy2 sama dengan kosong. So bagaimana kita nak hilangkan differential, kita kena integrate. Okay. So, bagaimana kita nak integrate? So, jadi kita tahu maksud 2 di sini adalah kuasa 2. So, macam mana kita nak tulis kuasa 2? Kita boleh tulis kuasa 2 daripada ini kepada ini. So, di sini saya harap pelajar faham. Di sini yang kuasa 2 adalah del. Oleh itu, kalau kita pecahkan, kita kena pastikan yang kuasa 2 yang berulang 2 kali adalah del. U tidak boleh berulang 2 kali. Kalau U berulang 2 kali, dia jadi U kuasa 2. Itu sebab kita tulis D kuasa 2 U. Okay. Di bawah ini, kita kata adalah dy kuasa 2, membawa maksud dy keseluruhan term ini berulang 2 kali. Maknanya ataupun didarabkan ataupun dikuasa 2 kan. Itu secara mudah untuk memahami differential form ini. So, jadi d2u, dy2 kita tulis sebagai d dy untuk du dy. Oleh itu, kita kata kemudian kita akan bawa nilai y ini dari kanan ke sebelah kiri. So, kita tulis kosong dy sama juga dengan del du dy. So, kemudian, okey, di sini apa yang pelajar kena alert ialah walaupun ia equal to 0. Okey, walaupun ia sama dengan kosong, pelajar tak boleh nak simpi kata, okey, by integration method, the result is 0. Tak boleh. Kerana apa? Kerana di dalam integration, 0 mungkin membawa maksud. Yang itu saya harap pelajar dapat alert kerana ada pelajar yang terus menjawab, okey, kerana dia sama dengan kosong. So, kita kata velocity profile dia pun sama dengan kosong. Pelajar kena ingat dalam keadaan ini, sekiranya velocity profile sama dengan kosong membawa maksud, had laju di sini tidak wujud. Jadi maksudnya, jawapan yang pelajar beri kontradik dengan kontradik dengan situasi yang ditunjukkan di dalam soalan. Okey, so setelah kita bawa nilai dy itu ke sebelah kiri, apa yang perlu kita buat? Kita integratekan. So kita integrate di sebelah kiri dan kita integrate di sebelah kanan. So kalau kita integratekan kosong dengan dy, kita dapat apa? Tentulah kita akan dapat kosong dan kita campurkan dengan pemalar. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat alert. Ini adalah cara matematik. So,
Selalunya kalau kita integratekan y kuasa 2, kita dapat y kuasa 3 per 3. Tetapi kita integratekan kosong, so kita dapat kosong. Tetapi kita jangan lupa kita kena meletakkan pemalar kameran. So kita letak pemalar kameran sebagai C1. So kita integratekan pembezaan du dy. Jadi secara mudah integration di sini akan cancel off differential proses. Oleh itu kita akan dapat du dy sahaja. Jadi equation yang kita dapat di sini ialah C1 sama dengan du dy. Jadi kat sini saya harap pelajar dapat nampak daripada nilai kosong di sini kita telah mewujudkan satu pemalar dan du dy. Kemudian di sini kita tak boleh terus jadikan dia jawapan kerana dia masih lagi dalam keadaan du dy. Jadi kita kena integrate sekali lagi. So jadi bagaimana kita nak integrate sekali lagi? Kita bawa dy ke sebelah kiri dan kita integratekan kedua-dua bahagian. Jadi kalau C1 dy kita integratekan jadi apa? Tentulah akan bertambah 1y. Kalau 5 kita kamirkan terhadap dy, dia akan jadi 5y kan? So jadi C1 kita integrate kepada dy, dia menjadi C1y campur C2. So C2 ni apa? C2 ni adalah pemalar kameran. Okay. So kemudian kita integratekan 1 du. So di sini pelajar, saya harap pelajar tak terkeliru. Kita bawa dy ke sebelah, pelajar akan tulis C1 dy sama juga dengan du. Nanti pelajar akan terkeliru, du ni nak buat macam mana ni? Tak ada nombor semua sekali. So jadi pelajar kena faham bahawa du tu bermaksud 1 darab du. So jadi apa kameran 1 du akan jadi? U sahaja. Oleh itu kita telah mendapat satu equation yang lengkap. Okey, kerana tidak ada lagi du dy dan equation tersebut adalah u sama juga dengan C1y campur C2. Okey, walau bagaimanapun ini masih belum memberi jawapan ataupun memberi markah penuh kerana apa? Setiap nilai pemalar C1 dan C2 perlu kita selesaikan. So bagaimana kita nak selesaikan C1, C2 ini? Kita perlu selesaikan berdasarkan boundary condition. So apa yang dikatakan dengan boundary condition? Okay, sesuai dengan keadaan dia. Boundary condition ini membawa maksud condition pada boundary ataupun condition pada sempadan. So di mana condition pada sempadan? Kita kata sempadan di antara cecair dan juga solid. Maknanya sempadan adalah apa yang berlaku di sini dan apa yang berlaku di sini. So ini adalah sempadan. So jadi kita buat condition ini, saya harap pelajar boleh menulis dengan baik. Okey. Katakan kita anggap ini adalah paksi X dan ini adalah paksi Y. Dan kita ada dua keadaan di mana had laju bergerak V2 di sini dan had laju bergerak V1 di sini. So kita boleh menulis keadaan iaitu pada Y sama dengan kosong, maknanya kita anggap di sini adalah origin. Pada Y sama dengan kosong, had laju adalah U1. Okay, betul kerana ini adalah had laju U1. Okey. So pada kedudukan atas pula, pada Y sama dengan H dan nilai H ini diberi dalam soalan. Dia tunjuk tadi ketinggian ini adalah H. Okey. Pada Y ketinggian H, had laju adalah negatif 2. Negatif V2. So di sini saya harap pelajar dapat faham, selalunya had laju daripada kiri ke kanan adalah positif, had laju kanan ke kiri adalah negatif. Ini kerana di dalam paksi X dan Y, okay, katakan ini paksi X, apabila molekul bergerak daripada sini ke sini akan menghasilkan nilai, kita kata dia menuju ke arah nilai positif. Kalau daripada nilai ini, selalunya kita kata ia akan menuju kepada nilai negatif. Okey, saya harap pelajar dapat faham bagaimana untuk menulis boundary condition.
Okey, so kemudian apa yang kita buat? Idea dia mudah. Kita ada equation tetapi kurang lengkap. Kita perlu mencari C1 dan kita perlu mencari C2. Oleh itu, apa yang perlu kita buat? Kita gunakanlah boundary condition ataupun kita gunakan koordinat yang kita ada untuk mencari nilai C1 dan C2. Okey, jadi apa kita buat? Kita masukkan sekiranya Y sama dengan 0, U sama dengan V1. Okey, kita masukkan dalam equation ini, Y sama dengan 0, U sama dengan V1. Oleh itu, kita boleh dapat V1 sama dengan C2. Kemudian kita masukkan lagi, jika Y sama dengan H, U sama negatif V2. So, kita boleh dapat equation ini. Kemudian, kita boleh, tadi kita dah dapat C2, jadi untuk equation ini tak perlulah kita, kita nak selesaikan. Nilai C2 di sini, kita masukkan nilai V1 ini. So, jadi maksudnya kita boleh menulis C1 sama juga dengan negatif V2 campur V1 over H. Jadi kat sini kita ada nilai C1 dan kita ada nilai C2. So, kat sini saya harap pelajar perlu faham kerana apa? Tujuan kita menggunakan boundary condition itu adalah untuk mencari apa nilai C1 dan apakah nilai C2. Kerana di dalam equation ini, persamaan masih lagi belum lengkap. Oleh itu, oleh kerana kita telah mengetahui apakah C2, apakah C1, kita masukkan di dalam equation dan kita dapat nilai ini. Oleh itu, daripada nilai ini, kita dah boleh anggap ini adalah velocity profile untuk keadaan tersebut. So, sesetengah buku, dia akan menulis sebagai ini. U dalam kurungan Y, negatif V2 campur V1 H, Y campur V1. So, U dalam kurungan Y di sini bukanlah bermakna U darab Y. Ini, ia membawa maksud U in the function of Y. Maksudnya seperti yang kita selalu kita tulis, kalau kita nak menulis equation, kan kita tulis F Y sama juga dengan X kuasa 2 campur 1 katakan. So, Fy di sini bukanlah F darab Y. So, tetapi ia adalah Y sama juga dengan X kuasa 2 campur 1. Yang ini saya harap pelajar dapat alert berkenaan dengan cara penulisan di sini. Okey. Dan lagi satu maksud UY di sini ialah oleh kerana kita ada dua plate seperti itu. Okey. Okey, dan ini adalah paksi Y. Okey. So jadi kita kata maksud UY di situ ialah kita fokus kepada had laju U, iaitu had laju pada paksi X, tetapi equation yang kita buat ialah equation yang menunjukkan perubahan U di sepanjang paksi Y. So, itu yang dimaksudkan dengan U dalam kurungan Y.